Tahu tak ngatuk dengan hari buta. Ada orang Kelantan kau sini. Ada. Mak ayah saya. Mak ayah. Kalau saya mu ni kalau aku kecek Kelantan, ngajar mu pahal ada. Letih aku kecek luar. Orang Kelantan kata orang yang bukan Kelantan tu orang luar. So orang yang bukan orang Kelantan terasa bila kita orang cakap macam tu. Tapi dah budaya macam tu. Nak macam mana? Engkau kahwin dengan orang mana? Orang luar. Orang luar tu maksudnya orang bukan Kelantan. Tapi orang yang bukan Kelantan dengar dia cakap yelah orang Kelantan menyisihkan kita yang bukan orang Kelantan. Cikgu ni double nationality Kelantan dan KL. So cikgu tak terasa sangat. Dan ke ayah cikgu orang KL je. Dekat tu je kampung baru tu. Okay, bismillahirrahmanirrahim. So kita review balik apa yang kita tengok hari tu. So cikgu harap kita nak ada 2 way conversation. Things are getting harder tau. Things are going to get harder. So kita tengok apa yang kita belajar hari tu adalah fungsi gubahan. So fungsi gubahan dalam bahasa English dia composite function. Composite function. So apabila kita ada 2 atau lebih composite, 2 atau lebih fungsi, bila kita ada 2 atau lebih fungsi, contohnya fungsi f memetakan x kepada y dan fungsi g memetakan y kepada z. So maksudnya di sini kita kena fahamlah bahawa y yang kita ada ni adalah f kurungan x. So kita boleh tulis dengan ringkas f kurungan x akan dapat y. Maksudnya f apabila mengambil objek x akan menjadi y. So seperti contoh kalau fx sama dengan 3x tolak 2. F mengambil objek 1 menjadi 3 darab 1 tolak 2. Dapatlah 3 tolak 2. Dapatlah 1. So 1 adalah objek yang diambil oleh fungsi f menjadi 1. 1 adalah objek yang dipetakan oleh fungsi f menjadi 1. So Nur Faris, cuba ulang balik ayat cikgu tadi, salah satu daripada ayat cikgu 1. Faris, ulang balik. 1 ni apa Faris? Faris, ulang balik. 1 tu apa Faris? Sudah hilang dah voice dia. Ada siapa nak ulang ayat cikgu selain pada Faris? Faris tiba-tiba hilang. 1 tu objek dipetakan di bawah. Dipetakan di bawah. 3, 1 tolak 2. Kan dipetakan di bawah fungsi f dulu. 1 tu adalah objek yang diproses oleh fungsi f. Kalau bahasa mudah diproses, bahasa Melayu biasa ditukar, bahasa matematik dipetakan. Objek 1 is mapped onto 1. Itu maksud dia. Dalam kes ni objek dengan image samalah. Just to recall balik. Objek 1 adalah objek yang dipetakan di bawah fungsi f menjadi image 1 juga. Nak buat macam mana image dengan objek dia sama kan? Kebetulan lah. Kebetulan. Okey, baik. Tu sepatutnya kamu dah faham dah dalam pembelajaran yang pertama hari tu. So semua orang patut boleh sebut dah macam ni. Okey. So jadi kat sini kita kena faham bahawa f adalah benda yang wujud dulu. Ni hanya recall F wujud dulu. Sebab tu F boleh dimasukkan ke dalam G. F boleh dimasukkan ke dalam G. So cikgu akan dapat kalau kita tulis, sebenarnya kita boleh tulis GY sama dengan Z. So kalau berdasarkan yang kedua punya pemetaan ni, so ini kita panggil pemetaan fungsi lah. Kita panggil fungsi lah. Fungsi itu pemetaan fungsi lah. G mengambil Y menjadi Z. So pada masa yang sama, sebab Y adalah fx, Y adalah fungsi x. Sebab tu kita dapat G fx sama dengan Z.
So ambil fungsi F masuk dalam Z. So cikgu nak recall sikit dengan kamu apa yang kita tengok hari tu. Qurratul Ain. Qurratul Ain. Oh, Qurratul Ain. Sudah hilang Irdina. Tak dengar ke suara Sir ni? Saya cakap seorang ke ada orang ni? Dengar sir. Dengar ada. Tu yang balas cikgu tadi. Kalau cikgu tanya F X, apa yang kamu faham tentang benda ni? Apa yang kamu faham tentang F X? Fungsi. Ada orang nak bagi? Fungsi? Macam mana? Objek sir. Kita berada dalam fungsi gubahan. Fungsi gubahan ni kita ambil fungsi lain, kita masukkan ke dalam sesuatu fungsi yang lain. So apabila cikgu tulis F(f)(x), soalan cikgu boleh tak kita ambil fungsi yang sama, kita masukkan ke dalam fungsi yang sama, boleh tak? Kamu rasa? Boleh ke tak boleh kelas kamu rasa? What do you think? Girls, any idea? What do you think? Do you think I can do that or not? Boleh. Bohong lah. It took you forever to answer. Kalau cakap tak tahu, cakaplah tak tahu. Kalau cakap boleh, cakaplah boleh. Kalau cakap tak boleh, cakaplah tak boleh. Bila nak improve communication kamu ni? Improve, try. Be better. You can be better. Yes, the answer is boleh. Macam kamu ambil susu, masukkan dalam susu. Boleh je. Kamu nak ambil apa-apa sahaja, masukkan ke dalam apa-apa sahaja. Boleh je. Cuma apa yang kita dapat kadang-kadang benda yang elok, kadang-kadang benda yang tak elok. Apa-apa benda je boleh masukkan dalam apa-apa benda. Boleh, kita boleh try. Sama juga kat sini. So kalau kamu nak masukkan F ke dalam F, ini fungsi gubahan FF lah. Fungsi gubahan FF, kamu tahulah bila F dengan F, ada cara lain menulisnya. Kita dah belajar masa sekolah menengah rendah, kita boleh juga tulis F kuasa 2 X. So bila orang tulis F kuasa 2 X, ini memberi maksud kita sedang mengambil fungsi gubahan F masuk ke dalam F. So senang saja, kamu ambil fungsi gubahan F ni, kamu kena masukkan ke dalam 2 per X. Sebab kita nak masukkan ke dalam dia sendiri. Tapi kita nak masukkan mana? Takkan nak masukkan 2. Tak boleh lah. Kita kena masukkan dekat X. So jadinya dia akan jadi 2 per masukkan dekat X tu F juga. Macam tu. So bila kita ada begitu, kita kena ingatlah hukum kepada pembahagian yang ada pecahan. So 2 bahagi 2 per X, kita akan dapat 2 darab X per 2. So cikgu dapat apa? Dapat apa kat situ? Izzah Hazikah, kita dapat apa kat situ Izzah? Sudah. I am not sure whether my voice reach you or not because you are not responding at all. 2x per 2. 2x per 2, thank you. Kamu lambat dengar ke suara Sir Izzah? Tadi kena allow permission untuk mikrofon. Okay, alright. So 2x per 2 boleh dipermudahkan ke tidak? Tak boleh. Tak boleh. So 2 bola bahagi 2 orang tak boleh bahagilah. Boleh. Jadi berapa? X. Jadi X. So benda simple, janganlah buat complicated. Kalau ada atas dengan bawah ada sifir, kita boleh permudahkan. So dapatlah X. So baik, kalau kamu tengok kat sini, cikgu dah ada F yang original, Fx, iaitu 2 per X. Kemudian cikgu ada dah F kuasa 2 X, iaitu
X. So, siapa yang lekat sekarang sila tanya terus. Sebab once cikgu sambung, kamu akan makin pening kepala. Sila tanya siapa ada yang start mana-mana. Sila, tak ada. Oh, maksudnya semua orang tahu dan dah boleh ikut. Okey. Kalau begitu, cikgu boleh juga tanya kamu, F kuasa 3X itu apa? So, F kuasa 3X memberi maksud, ada dua lah. Ada dua maksud. Sama ada kamu ambil F kuasa 2, masukkan ke dalamnya F. Ini satu cara. Ataupun kamu ambil F, kamu masukkan F kuasa 2 ke dalamnya. So kamu kena faham kita dah ada kedua-dua fungsi yang asal F X. Dan kita ada juga F kuasa 2X, iaitu gubahan yang masuk diri sendiri, masuk ke dalam diri sendiri yang kita sudah cari ke atas. So, mana-mana yang kamu nak approach sepatutnya kamu boleh buat dan ia akan memberi kamu jawapan yang sama. So, kita tengok yang kiri dulu. Yang kiri, cikgu ambil warna pink, warna purple, masukkan ke dalam warna hijau. So, cikgu akan ambil warna purple, F, cikgu akan masukkan ke dalam warna hijau. Masukkan kat sini. So, jawapan cikgu akan jadi F2 per X tu akan menggantikan tempat X. Sebab kita sedang ambil F masukkan ke dalam F kuasa 2. Itu maksud fungsi songsang. Fungsi gubahan ni. So, jawapan cikgu akan jadi apa? Siapa tahu? Apa cikgu akan dapat? Siapa boleh teka? Silakan. Salah tak apa? F kuasa 2X tu sama dengan 2 per X. 2 per X, betul? Thank you. Okay. Anybody can explain apa yang akan berlaku dekat sebelah kanan pilihan yang kedua kita? Macam mana nak buat dia? Siapa boleh explain? F kuasa 2 masukkan ke dalam F. So, apa masuk ke dalam apa? Yang mana masuk ke dalam yang mana? F kuasa 2 masuk. F kuasa 2X. F kuasa 2X tu apa dia? Yang mana jawapan kepada F kuasa 2X? X. X. So, X tu akan masuk ke? Dia akan masuk ke mana? 2 per X. Dia akan masuk ke Fx kan? Dia akan masuk ke 2 per X kan? Nak masuk dekat mana? Masuk kat 2 ke masuk dekat X? Masuk kat 2 ke masuk dekat X? Cikgu tengah tak jumpa jalan ni, tak ada orang tolong ni. Masuk kat 2 ke masuk dekat X? Tak ada orang tolong. Masuk dekat 2 ke masuk dekat X? 2. Masuk dekat 2, mana boleh masuk dekat 2? Sebab objek kita adalah X. So, bila kamu ambil X nak dimasukkan ke dalam function, bila kamu nak ambil sesuatu benda dimasukkan ke dalam fungsi, cikgu ulang lagi. Bila kamu nak mengambil sesuatu benda masuk ke dalam fungsi, kamu kena ambil masukkan ke tempat X. Kamu kena ambil masukkan ke tempat X. So, kalau Fx sama dengan 2 per X, F masukkan bintang, kamu nak masuk kat mana? Masuk dekat 2 ke? Macam tu? Masuk dekat 2? Tak, masuk dekat X. Dia kena masuk dekat X. So, sekarang F kurungan F kuasa 2X ni, F kurungan F kuasa 2X ni maksudnya F kuasa 2X. Maksudnya, cikgu tuliskan sini F kuasa 2X. Dia jadi dia jadi objek. Objek maksudnya kena ganti dekat X lah. Kena ganti dekat
X pada F. F kuasa 2X menjadi F kuasa 2X menjadi objek kepada F. Kalau yang sebelah kiri tu, yang sebelah kiri ni, yang sebelah kiri ni, apa yang kita buat kat sini adalah F yang jadi objek kepada F square. Yang kanan ni cikgu ulang sekali lagi, F square yang jadi objek kepada F. So soalan cikgu, the action there, perkara yang kita nak buat kat situ, kamu rasa sama ke bila kita ambil F masukkan ke dalam F square dengan F square masukkan ke dalam F? Kamu rasa sama tak proses di situ? Sama. Oh, maksudnya F square dengan F samalah. Proses dia. Proses dia tak sama. Jawapan dia yang sama. Jawapan dia yang sama. Okey. Baik, cikgu cuba untuk jelaskan menggunakan benda yang simple sikit ya. Jadi kamu macam, aduh cikgu tak faham lah. Tak apa, kita tengok lagi contoh satu lagi. Kita tengok contoh satu lagi kejap lagi. X cube. Cikgu nak tanya kamu, X cube ni X darab X square ke X square darab dengan X? Ke 1 per X darab dengan X kuasa 4? Ke punca kuasa X darab dengan punca kuasa X darab dengan X square? Yang mana satu? Cikgu nak tanya kamu, yang mana satu? X darab X kuasa 2. Boleh tapi X darab X kuasa 2? Oh, so kalau cikgu buat X darab X darab X, salah lah. Betul. semua boleh tapi Semua ni betul. So, apa yang kamu faham di sini? Action kita mungkin berbeza, tetapi jawapan kita tetap sama kan? Sama juga dekat atas. Kalau kamu nak cari F kuasa 3X, kamu ada dua pilihan. Sama ada kamu ambil F masuk dalam F square, iaitu cara yang pertama kita dah ada jawapan, ataupun ambil F square masuk dalam F. Itu yang kita tengah bincang sekarang. So, cikgu nak tanya sekali lagi, macam mana nak ambil F square masuk dalam F? Siapa boleh beritahu cikgu? Macam mana nak ambil F square masuk dalam F? Come on, tolong cikgu. Kalau tak ada orang tolong cikgu, maksudnya cikgu punya pengajaran tidak tercapai kepada pelajar. Jadi 2 per X juga ke? Tak, cikgu tak nak jawapan. Cikgu nak macam mana cara dia. Apa proses yang kamu buat? Kita ambil apa? F square X apa? F square X. Cikgu nak tanya, kita ambil F square X kan? Kita masuk ke dalam apa? 2 per X tu. Betul. Kita ambil F square X masuk ke dalam 2 per X. F square X tu apa? F square X. F square X apa dia? F square X. Objek. Yelah, apa nilai dia? X. Kita ambil X, kita masuk ke dalam 2 per X. So, bila kita ambil sesuatu objek, masukkan ke dalam fungsi, so X tu dia akan masuk dekat X je lah. Yang sebelah kiri ni lain. Kita ambil Fx, kita masuk dia ke X. Kan? Cuba kamu tengok ayat tu. Tak sama tau. Kalau kita ambil F square masuk ke dalam F, tak sama dengan mengambil F masuk ke dalam F square. But the answer is the same. The answer is the same. Jawapannya sama. Maka dapatlah F kuasa 3X.
soalan. Cikgu bukan nak complicatekan benda ni. Cikgu memang nak kena fahamkan kamu. Proses yang berulang ini ada dua pilihan. So jadinya kalau cikgu nak cari F kuasa 4X lah. Pilih satu, seorang cuba pilih. Yang tak bersuara lagi, seorang tolong cikgu nak pilih apa masuk ke dalam apa. Safwan, tak berbunyi kau ni. Yes, sir. Perlu ke cikgu panggil nama setiap masa? Guys, you are 16 guys. I don't want let you guys to see the real me. Okay. Cikgu mengajar, cikgu banyak berlakon tau. Cikgu tidak menjadi diri sebenar. So please, kalau cikgu tanya, jawab je lah. Salah pun tak apa. Okay, Safwan. Pilih salah satu cara nak cari F kuasa 4. F3 darab F, sir. F3 darab F, thank you. Bukan darab, Safwan. F3F, sebut je gitu. Sebab ini bukan pendaraban, ini memasukkan. Okay, girls pula jawab. Pilihan Safwan ni nak buat apa masuk ke dalam apa? Jawab. Girls. Fx tu masuk dalam F kuasa 3. Perfect. Fx masuk ke dalam F kuasa 3. Siapa-siapa sahaja yang nak jawab. So kita ambil apa masuk ke dalam apa. X masuk F kuasa 3. Apa dia? F masuk F kuasa 3 dah ada. So Fx cikgu nak tanya. Fx tu apa? Apa nilai dia Fx? 2 per X. 2 per X. So 2 per X yang akan masuk ke dalam F kuasa 3. apa jawapan kepada F kuasa 3? Apa jawapan kepada F kuasa 3? 2 per X. So, sudah. Cikgu, apa benda ni? Sabar. Okay. Macam mana 2 per X nak masuk ke dalam 2 per X? Dia masuk dekat mana, guys? Masuk dekat X. Masuk dekat X. Thank you very much. Dia masuk dekat X. So, bila dia masuk dekat X, boys pula, apakah jadi bila dia masuk dekat X? Boys, come on. Boys, you are not a coward. Okay? Dahlah kamu ni boys. Patut jadi contoh pada girls. Be more brave. Be bold. Salah, cerita lain. Boys lain pada Safwan, try. Apakah jadi kalau 2 per X masuk ke dalam 2 per X? Tak ada boys ke dalam selain pada Safwan? Come on. Akil, Danish, Faiz, Iman, Nur Faris, Ryan. You are not coward. Takut ke nak jawab, sir? Tak tahu, sir. Tak tahu? Sudah. Okey, kalau aku ambil cinta masuk ke dalam 2 per X, aku masuk dekat X, apakah jadi? 2 per 2X. 2 per 2X. 2 per 2X tu yang tadi tu, yang soalan yang dia cakap tadi. Yang Cikgu tanya yang cinta ni. 2 per love. 2 per love. Takkan perempuan je boleh jawab. Come on boys. Inilah yang menyebabkan jadi tak ada cikgu laki tak ramai ni. Laki kuat sikit. Okey, berani sikit. Kalau tak ada suara tu lain cerita lah. Kalau ada suara kena berani. Safwan, aku nak tanya kau sekali lagi, Safwan. Kalau 4 per X masuk ke dalam 4X, apakah jadi, Safwan? Empat per 4X. Aduh, hai. 4 per X ni akan masuk dekat X. X.
So dia akan jadi 4 kali 4 per X. X. Lagi. Kalau 2 per X masuk ke dalam 2X kuasa 2 tambah 8X, apa akan jadi? 2 darab 2 per X kuasa 2 tambah Very good. 8 2 per X. Thank you. Sebab 2 per X tu boleh masuk ke tempat yang ada X sahaja. Dia boleh masuk ke tempat yang ada X sahaja. Okey, jom kita tanya boys. So selagi boys tak jawab, cikgu tak akan teruskan pembelajaran cikgu. Apa akan jadi pada soalan yang cikgu tanya tu? 2 per X masuk ke dalam 2 per X dapat apa boys? Dua per X. 2 per X. Maksud kamu 2 per X macam ni? Sekejap. Betul tak idea tu? Idea tu betul tak? Cuma bila kita sebut tu kita kena clearkan. 2 bahagi 2 per X. So yang kuning tu dia hanya boleh masuk dekat X sahaja. Jadinya yang ni dia sama je jalan kerja dengan fx tadi yang atas tu. Yang atas ni. Dia sama sahaja jalan kerjanya. 2 bahagi 2 per X. So kita dapat juga X balik. So daripada pemerhatian kita kat sini, kamu perasan tak bahawa dia ada pattern dia tau. Kita ada pattern. Kita ada fx, kita ada f square x, kita ada f3x, kita ada f4x. So kalau cikgu senarai dekat tepi, fx 2 per x, f gubahan kuasa 2, maksudnya ffx dapat x, f cube x dapat 2 per x balik. Tiba-tiba f4x dapat balik x. Ini apa yang kamu boleh simpulkan daripada sini? Siapa yang boleh beri kesimpulan? Kamu dah belajar bila kuasa, Bila dia kuasa dengan nombor ganjil, dia jadi 2x. bila gubahan tu kuasa ganjil, dia jadi 2 per X. Bila gubahan tu kuasa genap, dia jadi X. X. So soalan begini, boys and girls, dia boleh tanya, cari F and X. Bila dia kata F and X tu, kita kena buat seperti yang cikgu buat tadi lah. Sebab F, cikgu bagi dulu soalan dia, Fx sama dengan 2 per X. Cari F and X. Maksudnya dia nak jawapan yang umum. So kita nak bagi jawapan dari cikgu, macam mana saya nak buat? Saya hanya cari 2, 3, 4. Lepas tu saya faham lah, kalau kuasa ganjil dapat 2 per X. Kalau kuasa genap dapat X. So kita kena pandai buat generalization. Kamu dah belajar number pattern and sequences juga. So jadi kita boleh jawab 2. Kita boleh jawab 2, kita buat bracket. Kita jawab mula-mula, kita jawab 1, 2 per X. Kita tulis kat tepi bila N sama dengan 1, 3, 5. Nombor ganjil. Kita dot. Maksudnya kita nak memberitahu bahawa semua yang nombor ganjil, kamu akan dapat 2 per X. Dan kita boleh bagi jawapan untuk yang satu lagi, iaitu X apabila dia punya kuasa, dia punya N adalah nombor genap bermula dengan 2. Nombor genap bermula dengan kosong, tapi kita nak nombor genap bermula dengan 2 sahaja. So buatlah 2, 4, 6 dan kita buat dot. Itu maksudnya dan seterusnya. Ada soalan, dipersilakan. Siapa ada soalan, dipersilakan. Tak ada lagi. Ada lagi, sir? Adakah orang yang sama je guys yang berbunyi suara tu? Siapa yang duk berbunyi suara tu? Who are you, young lady? Syafiqah. Syafiqah. Kawan-kawan lain yang girls,
Tak nak ke teman Syafiqah bercakap dengan seorang-seorang? Syafiqah. Farah ada, Madiha ada, Syakira ada, Wardatul, Arisa ada, Isya ada, Aina ada, Faiza ada. Cuba yang lain tu bersuara sikit nak dengar. Ayu ada ke tak ada? Faiza cuba berbicara tetapi tidak keluar suaranya. Okey, tak apalah. Tak nak cakap. Orang tak sudi, kita tak nak paksa. Kat depan nanti aku paksa. Siap kau. Tengok nanti, tengok. Kau tak pernah belajar dengan aku lagi. Tengok aku kena dengan aku nanti. Safwan, cikgu dah start gerang ni Safwan. Oh Safwan. Cikgu start gerang, cikgu nak torture semua nanti. Aku suruh nyanyi depan budak form 1 nanti kang. Safwan. Nyanyi sekali dengan budak form 1. Safwan, nak ke? Ya, saya tu. Hello, Kau sir. je yang banyak siap. Ya, hello, ya. Maaf, saya tak perasan link admit saya. Saya ingat matematik biasa. Saya tunggu dari macam Cikgu Azam ni. Ya. Kenapa tak tengok grup admit? Kalau kamu salah jadual ke? Saya rasa saya tengok macam Kamu wajib tengok video ni selepas ni. Nanti cikgu upload kat YouTube balik. Kalau kamu tak tengok, kamu akan terlepas satu benda besar dalam matematik lah sebenarnya. Apa yang cikgu sedang buat ni, kamu akan belajar dalam bab berapa MATMOD lah, cikgu tak ingat. Tapi ada satu bab MATMOD tengah-tengah. Kamu tak belajar lagi kot. Pola, apa lah nama topik tu. Cikgu tak pernah ajar lagi topik SSM barunya Maths. Cikgu tak pasti. Tapi bila kau jumpa kau kata teringat, oh aku dah tengok dalam AdMath sikit. So basically cikgu sudah ajar MATMOD jugalah. Okey, baik. Kalaulah yang ni benda baru bagi kamu, so cikgu akan terpaksa bercerita sedikit lah. So soalan yang sama, soalan boleh tanya cari F2NX. So bila dia F2NX, kamu kena faham dalam kepala kamu 2N ni apa dia. Kamu kena faham yang tu. Siapa boleh fikir, kamu rasa 2N tu apa dia? 2 darab N. 2 darab N. N tu boleh jadi apa-apa kan? Tak apa, Kak letak situ tau. Allah, there's so many of them. Letak je bawah tu, nanti saya sort out. Okay. So 2 darab apapun nombor. Bila kita tulis N dalam Maths biasanya, dia rujuk kepada nombor yang 0, 1, 2, 3, 4. Dia panggil nombor natural numbers. Natural numbers. Nombor-nombor biasa. Negatif lah. Natural numbers ni nombor bulat yang bermula daripada kosong. So maksudnya dia nak cakap bahawa 2 kali kosong, tapi 2 kali kosong tak ada kaitan lah kat sini sebab kita tak boleh nak tulis lah F kosong. 2 kali 1, 2 kali 2. Maksudnya dia nak cakap yang ni. Ni merujuk kepada apa? Merujuk kepada apa ini? Merujuk kepada apa ini? Siapa boleh beri jawab? Nombor genap. Merujuk kepada apa ni? Nombor genap. Nombor genap. Yes. So dalam kepala kita, bila kita sebut 2N, dia adalah nombor genap. For the same reason, cikgu tak nak explain panjang F2N tolak 1 ataupun F2N tambah 1, dia merujuk pada nombor ganjil. Cuba kamu ambil jawapan yang cikgu ada tu, kamu tambah 1 atau tolak 1. Kamu akan dapat nombor ganjil. So dalam kepala engkau sebagai mathematician, 2N tolak 1, 2N tambah 1, yang ni genap. Yang ni ganjil. Ganjil yang mula-mula ni, ganjil yang ni kalau N start dengan 1. Yang ni kalau N start dengan 0. Yang bawah ni. So yang bawah ni jadi ganjil, yang atas tu jadi genap. Yang genap ni kena start dengan 0 lah. Memang sentiasa start dengan 0 genap. 2 kali 0, 0. Sebab 0 nombor genap juga. Ganjil dia start dengan nombor 1. So kalau orang tanya, beri saya
beri saya satu keadaan umum tentang nombor ganjil. 2n tolak 1, n boleh jadi 1, 2, 3, 4. You belajar ni dalam jujukan masa form 1, tapi tak berapa jelas lah cara menulis dia. Sama juga dengan nombor kuasa 2. Boleh n kuasa 2. N kuasa 2 adalah nombor kuasa 2 lah. N boleh jadi 0, 1, 2, 3, 4. So lepas ni bila orang sebut n kuasa 2, ini adalah nombor kuasa 2. Dan seterusnya. Banyak lagi lah, tapi yang paling famousnya genap dan ganjil. Ganjil ada 2 pattern, 2n tolak 1 dengan 2n tambah 1. So balik kepada masalah kita, apa jawapan kepada F2n tadi? Siapa boleh beritahu? 2n tu genap kan? N sama dengan satu Kalau tak maksud cikgu F2, soalan cikgu adalah F2n. Maksudnya F bila buat gubahan genap kali, itu maksud dia. Apa jawapan kita kes gubahan yang genap tadi? Apa jawapan kita untuk kes gubahan yang genap tadi? X. X, yes, thank you. Dah ada kat atas tu kan? Kat atas tu kita senarai dua-dua. Untuk kes yang ganjil pun kita senarai, untuk kes yang genap pun kita senarai. So kalau jawapannya X, N dia mula daripada berapa? N dia mula daripada kosong ke N dia mula daripada 1? 1. 1, dia tak boleh kosong lah sebab kita tak boleh nak buat function kosong kali. Kita tak boleh nak buat function kosong kali. Kita boleh buat sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali punya gubahan, boleh. So kita kena mula dengan 1. Baik, for the same reason, anybody would like to share what's the answer for the third one? Apa jawapan kepada yang ketiga? Yang atas ada 2 versi. Yang atas jawapan dia apa? 2 per X. 2 per X. And dia mula daripada berapa? 1. 1. 1. Nombor ganjil yang mula-mula adalah berapa? Nombor ganjil yang mula-mula? 1 kan? So 2 kali 1 tolak 1 dapat 1 ke 2 kali 0 tolak 1 dapat 1? Yang mana? Kali dengan 2 kali 1 kan? Yang atas, yes. Yang ni salah lah. Sebab tu kita ini pattern 2n tolak 1. Pattern ganjil 2n tolak 1. N dia kena mula dengan 1. So jawapan yang bawah tak payah tanyalah. So n ni kena mula dengan 0. So you kena faham bahawa tiga-tiga ni bertanyakan tentang fungsi gubahan ke atas 2 per X yang dibuat banyak kali. F n X nombor 1 tu maksudnya gubahan yang dibuat n kali. Ada kadang-kadang n kali tu ganjil, jawapannya 2 per X. Ada kadang-kadang n kali tu genap, jawapannya X. Nombor 2 pula adalah fungsi gubahan yang dibuat secara genap kali. Sebab 2n tu maksudnya nombor genap. 2n tu nombor genap. So yang ni memberitahu kita F kepada genap kali. Maksudnya buat gubahan secara genap kali, secara 2 kali, secara 4 kali gubahan, secara 6 kali gubahan. So cikgu dah tunjuk dekat tepi tadi, kita buat gubahan 1 kali, gubahan 2 kali, gubahan 3 kali, gubahan 4 kali. So cikgu dah tunjuk gubahan ganjil 2, iaitu F dengan F3, dan cikgu dah tunjuk gubahan yang genap kali, F2 dengan F4. So yang kita ada kat sebelah kanan ni adalah jenis-jenis yang cara orang boleh tanya kita. Cara yang orang boleh tanya. So I hope you tak jadi gila lepas ni. Sorry. Forgive my word, that's bad to say that. Tapi betul lah. Boleh jadi tak betul kalau belajar banyak-banyak. Tak ada ikhlas, tak ada kesungguhan, tidak ada kesabaran, tidak ada tawakal tu Allah, tidak ada latihan. Boleh jadi mental jugalah, sakit kepala. Okay, siapa ada apa-apa soalan, sila tanya.
Tanya je apa-apa sahaja. So cikgu tak nak sambung dah. Pecah kepala kamu nanti. Cukuplah di situ untuk hari ni. Silakan, siapa ada apa-apa nak tanya? Dalam dingin subuh hatiku terusik. Faiza, tak ada soalan ke Faiza? Tak ada sir. Ada sir, hebatlah korang ni. Okey, kalau tak ada, kerja rumah cikgu adalah cikgu nak kamu buat balik bila fx sama dengan 2 per x, cikgu nak kamu cari semua f kuasa 2x, f kuasa 3x dan f kuasa 4x. Seterusnya buat kesimpulan tentang f and x. So cikgu nak tukar n tu sikit biar jadi interesting, cikgu nak tukar k. The same thing, cuma kamu kena faham k tu boleh jadi apa. Okay? Untuk k itu adalah k lebih besar daripada kosong lah. Untuk k lebih besar daripada kosong, cikgu dah tulis kat situ. K besar kosong dan k integer. So kalau cikgu tak bagi k integer, tak logik lah. Contohnya k 0.8 kan, f kuasa 0.8. Mana kita boleh buat gubahan 0.8 kali? Gubahan hanya boleh dibuat nombor bulat kali. Gubahan sekali, gubahan 2 kali, gubahan 3 kali, gubahan 4 kali dan seterusnya. So tengok betul-betul cikgu punya pembelajaran hari ini, boleh tengok video balik kalau tak faham. Lepas tu kamu fikir balik macam mana nak buat benda ni sampai kamu faham. So weekend ni punya homework selain daripada yang ni, sebab kita dah hari ni adalah hari yang terakhir kelas kita sebelum kamu bersemuka dengan cikgu hari Rabu balik, hari Isnin perjalanan kamu datang ke Semawi. So kita dah rugi 3 masa dekat situ. Sepatutnya cikgu bagi kerja supaya kamu tidaklah tertinggal sangat, tapi cikgu tak nak bebankan pelajar, nak bersedia, nak bersama dengan family sebelum masuk sekolah, nak puasa hari pertama dengan family ke puasa kita hari pertama dekat sekolah, cikgu tak ingat. Hari pertama kat sekolah yang puasa kan? Tak apalah, janji kamu berada dengan family kamu. So baca, tengok video cikgu balik, dengar balik, masuk kelas nanti hari Rabu. Hari Rabu, cikgu nak tengok semua benda yang kita dah belajar ada dalam buku nota kamu. Okay, itu sahaja untuk hari ini. Siapa yang ada soalan masih boleh stay. Ada lagi 5-6 minit. Siapa yang tak ada soalan, kita tangguhkan sesi kita dengan tasbih kafarah suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Mana yang baik datang daripada Allah, mana yang buruk datang daripada cikgu, buang-buang kan. Semoga kamu beroleh ilmu yang kamu cari dan cemerlang masa depan. Amin.